أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kawan ni kan? Nama dok. Tak tahu kawan ni. Kesirat berapa dah? Sudah Pak. Surat 4. Bagi 3 daripada atas. 3 daripada atas. Kelimanya qiyam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Kelimanya yakni sifat wajib bagi Allah yang kelima. Sifat wajib maksud dia ialah akal kita menghukumkan mesti ada. Wajib maksud dia akal kita ni hukum mesti ada. Mesti ada benda tu bagi Tuhan. Mustahil tak ada. Mustahil ni barang yang tak boleh terima akal. Mesti tak ada. Jadi sifat yang kelima bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Tuhan, akal kita hukum wajib ada bagi Tuhan, ialah qiyamuhu binafsihi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri ni bukan masuk cacang, tak? Bukan masuk daripada duduk lepas tu bangun cacang, bukan. Tak, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Ni sifat salbiyah nafsiyah, salbiyah ma'ani ma'nawiyah. Kita dah bahas daripada sifat nafsiyah, sifat wujud. Lepas tu kita masuk kepada sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Ni masuk sifat yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Artinya di sini diduduk pada sifat salbiyah, menafikan barang yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salbiyah ni iaitu menafikan benda, barang yang tidak layak bagi Tuhan. Kelimanya qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendiri. Apa maksud dia? Bermula maknanya, makna berdiri Allah dengan sendiri, iaitu tiada berkehendak ia Tuhan kepada zat kerana ia zat, dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia, akan zat, akan Tuhan kerana ia qadim. Yang direkat pasal kitab kita ni kitab fiqh. Ni ia buah perangat. Perangat dalam kitab tauhid. Kalau nak bahas panjang kena buku kitab tauhid. Ni kitab fiqh cuma jawab mari perbahasan tauhid sikit supaya perangat. Supaya perangat. Sebelum masuk dalam fiqh ni, kita perangat sikit hak tauhid. Sebab barang penting, barang hak yang ditanya, soalan yang pertama apabila mati dalam kubur. Mar rabbuka, ni yang tanya. Apa? Bermula maknanya, makna qiyamuhu ta'ala binafsih, tiada berkehendak ia kepada zat, la yahtaju ila mahallin wala ila mukhassisin, dalam bahasa Arab. Iaitu tiada berkehendak ia kepada zat. Sebab apa? Kerana ia zat. Tak berhajat dah kepada zat, tak berkehendak dah kepada zat. Barang yang berkehendak kepada zat nama dia sifat. Sifat ialah barang yang berkehendak ia kepada zat.
dia menumpang kepada zat. Tu hak berkehendak kepada zat nama dia sifat. Jadi tidak berkehendak kepada zat kerana Tuhan itu zat sendiri. La yahtaju ila mahallin. Yang pertama. Yang kedua, wala ila mukhassisin. Tiada berkehendak ia Tuhan kepada yang menjadi akan dia akan Tuhan. Tak berkehendak kepada pencipta. Di sinilah menafikan siapa cipta Tuhan. Faham pada perbahasan qiyamuhu binafsihi. Maka kita boleh menafikan perkara-perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ada soalan mari tanya siapa cipta Tuhan. Soalan itu telah tidak boleh diterima awal-awal lagi tersekat. Sebab apa awal-awal lagi tersekat kita tak benar soalan itu? Kerananya kalau kita membenarkan soalan tersebut hanya menatijahkan dua jawapan sahaja. Tubik dua je. Satu nama dia tasalsul. Dua nama dia dur. Dur sorang ke mukbar ke? Tu dur. Dur ni nama dia musiktan. Siapa dia buat A, B buat. Dia buat B, A buat. Ayam musik. Ayam ke telur dulu? Telur. Telur mari mana ayam? Ayam mari mana telur? Musiktan. Barang musiktan itu tak terima akal. Akal boleh terima. Siapa dia buat A, Tuhan A, Tuhan B. Siapa dia buat Tuhan B, Tuhan A. Maka kalau kita membenarkan siapa buat Tuhan itu biar tu je. Satu lagi nama dia tasalsul. Tasalsul ni berekek-rekek yang tak habis. Siapa dia buat A, B, siapa buat B, C, siapa buat C, D dah tak habis. Barang tak habis gitu akal kita pun tak boleh terima pasal apa? Kalulah barang tak habis gitu tak jadi kerja je bagi. Dah soal letak pada Tuhan, kita letak pada makhluk. Kenapa letak pada makhluk? Contoh dia, kita nak bagi jalan berlubang. Sikit je, habis 100 je kalau berita tu. Dah 100 je kita seorang tak apa. Kita pun angkat kertas kerja kepada JKK. JKK kata tak boleh kena angkat tinggi lagi. JKK hak tinggi kata tak boleh, bagi rakyat kata tak boleh kena tinggi lagi. Hak ni pula kata tak boleh kena tinggi lagi. Ni pula dah bila nak kita pun jalan, tak tahu bila boleh siap. Faham ke tak? Hak tu baru makhluk. Tuhan lagi. Kalau tak Tuhan ni siapa buat A, siapa Tuhan buat Tuhan A, Tuhan B. Siapa buat Tuhan B, Tuhan C. Siapa buat Tuhan C, Tuhan D. Tuhan nak buat bumi, kena tanya Tuhan awak buat dia pula. Hak buat dia ni kena tanya dia pula. Dah bila boleh siap bumi yang? Tak tahu dah boleh siap bila. Tapi bumi ada tak? Alang dia ada tak? Alang ada. Ni comel lah. Setiap satu-satu pula ada aturan tersendiri. Manusia ada aturan dia tersendiri. Hak kita boleh kawal sikit je barang kita boleh kawal. Barang hak kita tak kawal, jantung kita kawal. Tak. Berak kecing kita boleh kawal. Tak. Tak tahu kita nak kecing bila, nak berak bila kita tak tahu. Tak. Tiba-tiba sakit perut, baru kita gitan dah. Tak. Nak kecing baru kita tahu tak kayak pergi pukul berapa kita nak kecing. Tak tahu. Tu baru barang duduk dalam tubuh kita. Setiap satu-satu makhluk tu sempurnalah ke Allah Ta'ala buat. Nampak? Makanya ternapi segala tasalsul tadi dan juga dur. Maka soalan siapa cipta Tuhan? Tak boleh tanya, bukan tak boleh tanya, terbatawar lagi. Sebab apa dengan perbahasan di sini? Iaitu tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia, yang membuat Tuhan. Sebab apa? Kerana ia qadim. Sebab apa? Sebab Tuhan itu qadim. Apa benda qadim? Qadim pada perbahasan sifat qidam. Qidam ni menafikan tak ada sebelum ada. Sebab apa? Makhluk semua sekali kita ni dia bermula dengan tak ada. Manusia ke, jin ke, apa belaka dalam malaikat ke, apa semua alam cakrawala, semua sekali ni tak ada dulunya. Dulu tak
tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala pun buat debar. Adalah. Jadilah bumi, jadi langit, jadi bintang, jadi planet, cakrawala, apa berlaku semua. Lepas tu pula siapa sekecek-kecek perkara. Ada berlaku, Allah Ta'ala buat berlaku. Nampak tak? Maknanya bermula segala makhluk dengan tak ada. Selepas tu ada. Kaki tak ada pula. Bila tak ada pula? Iaitulah bila kiamat. Kiamat ada pula acul bumi. Tiup sangka kala oleh malaikat Israfil, habis ada berlaku acul bumi. Tak ada pula. Makhluk bermula dengan tak ada. Ada, tak ada. Tak ada sebelum ada dia panggil Adam Sabit. Adam Sabit itu hak itulah berbasang pada kidam. Tuhan dia tidak bermula dengan tak ada. Dia sedia kala. Dia tak macam makhluk tak ada dulu. Baru ada. Tuhan tak gitu. Dia tidak tak ada. Apa ni? Ketiadaan tu tak ada bagi Tuhan. Sedia ada gitu dah. Bila sedia ada gitu dah, maka ternepilah orang yang menciptakan Tuhan. Sesuatu yang menciptakan Tuhan tu ternepi. Sebab apa? Benda yang diciptakan ni barang baru. Barang yang hadisun. Barang baru nama dia makhluk. Kalaulah kita menerima siapa cipta Tuhan tu, automatik salah dah. Benda tu bukan Tuhan lalu dah. Kalau ada yang tukang cipta, maknanya automatik benda tu akan kita akan letak benda tu bukan Tuhan. Sebab apa? Benda yang kena cipta ialah benda yang baru. Tu dia kata kerana ia qadim. Kerana Tuhan itu qadim, sedia kala. Qadim yang tidak didahului dengan tak ada. Ada? Qadim. Qala, jadi perbahasan ini sikit je dah. Tak panjang macam dalam kitab tauhid. Disuruh kepada guru tauhid apa dah. Ni kita panah. Kita buat panah-panah sikit. Nak berangkat. Nak berangkat mana ni. Qala lawannya qiyamuhu bi ghairihi. Lawan kepada qiyamuhu bi nafsihi, qiyamuhu bi ghairihi. Arti qiyamuhu bi ghairihi, berdirinya dengan yang lain. Masuk berdiri dengan yang lain, berkehendak kepada yang lain. Adanya Tuhan ni perlu kepada yang lain, berhajat kepada yang lain. Itu mustahil. Mustahil Tuhan ni berhajat kepada yang lain. Tuhan tak berhajat. Tak berhajat pun kepada makhluk. Makna kata kalau dia tak buat pun tak ada masalah. Kalau dia tak buat makhluk, tak ada masalah bagi Tuhan ni. Tak. Pasal tak berhajat Tuhan kepada makhluk. Tak perlu Tuhan kepada makhluk. Dia panggil istighna. Ya, istighna an kulli ma siwa wa iftiqarun ilaihi kullu ma ada. Terkaya Tuhan daripada segala perkara yang lain. Tuhan tak berhajat pun kepada makhluk. Hak berhajat kepada dia, makhluk berhajat kepada dia. Segala makhluk ni berhajat kepada Tuhan. Segala sesuatu tu berhajat kepada. Maka kalaulah berdiri Tuhan dengan yang lain, makna kata berhajat kepada yang lain, berkehendak kepada yang lain, mustahil. Mustahil Tuhan tu berkehendak kepada yang lain. Dah Tuhan buat ramai-ramai tentera-tentera dia, malaikatnya, segala macam setakat malaikat. Tak, segala makhluk selain manusia dengan jin. Segala makhluk yang lain itu menunjukkan kekuasaannya. Itu nak tunjuk kehebatannya, bukannya berhajat kepada yang lain. Kita tengok makhluk dah. Satu-satu kerajaan ada tentera yang besar, ada kelengkapan yang cukup lengkap berbanding dengan satu kerajaan yang kurang kelengkapannya, yang kurang ketenteraannya. Mana lebih kuat? Mestilah kuat satu kerajaan yang mempunyai kelengkapan, yang mempunyai tentera yang besar.
Nampak? Sebab nampak kehebatan dia, kekuatan dia, satu-satu kerajaan. Maka begitulah jawapannya bagi Tuhan. Pasal apa ramai sangat tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, langit buminya. Qalatis sama, katanya langit, a'zilli ya Allah, dalam satu ayat kursi. Beri izin kepada aku supaya aku ni boleh jatuh atas manusia. Ni, jangan main-main. Langit ni minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia boleh jatuh atas tubuh manusia. Apa tujuan dia? Kerana apa? Kerana dia tengok manusia ni duduk buat jahat kepadamu. Makan makanan mung, kata langit. Langit kata dia ni makan makanan mung, makan rezeki mung, tapi jahat kepadamu. Oh, maknanya langit tu tengok kita tu kecil besar. Bukit gitu juga. Dalam hadis tu bukit kata, langit kata, laut kata. Bukit pun minta izin kepada Allah, wahai Allah, biarlah aku ni boleh jatuh tubuh aku atas manusia. Bukit kata dia nak jatuh tubuh dia atas manusia. Apa? Pasal jahat sangat manusia. Makan makanan mung, tapi kau jahat kepada laut pun gitu juga. Laut kata biar kuat lemah belaka pada manusia. Makan makanan mung, tapi kau buat jahat kepadamu. Mana gerang belaka? Langit, apa gerang bukit, gerang laut, gerang. Allah Ta'ala kata apa? Allah kata dah mudah tahu pasal mudah cipta dia. Kalau mun cipta dia, maka mun pasti akan ada rasa rahmat. Kerana rahmat Allah Ta'ala. Kita ni kerana rahmat Allah Ta'ala boleh duduk begini ni. Walaupun buat maksiat, walaupun pagi petang siang malam buat maksiat, tapi tak boleh lagi dah duduk begini lagi. Pasal apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi pandang dengan pandangan rahmat. Kalau tak pandang dengan pandangan rahmat, tak tahu kan dia kita. Qala, dalilnya, dalil mustahil Tuhan berkehendak kepada yang lain, berdiri dengan yang lain. Firman Allah Ta'ala, huwal hayyul qayyum. Artinya ialah Tuhan yang hidup lagi, yang berdiri dengan sendirinya. Maknanya sifat 20 ni kutip daripada Quran belaka. Lepas tu masa awal-awal tu dia sebut madang wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Pada muka surat awal. Wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Kenapa wajib dia? Mengetahui akan segala sifat yang wajib bagi Allah. Syarak menghukumkan wajib. Maknanya barang yang diberi pahala kalau buat, berdosa kalau tak buat. Kena tahu sifat 20 ni. Sebab apa? Sebab mari daripada Quran. Ulama kutip daripada Quran. Suti buat mari ya. Mana mu tahu 20 ni lepas fardu ain. Tahu 20, tahu 20 wajib, tahu 20 mustahil, tahu satu harus. Lepas fardu ain ilahiyah. Tak payah pun. Qala, artinya kayanya zat dan daripada fa'il. Maksud daripada tadi tu, daripada huwal hayyul qayyum tu, kayanya Tuhan daripada zat, tidak berkehendak kepada zat, dan daripada fa'il, daripada pembuat. Tuhan tak perlu kepada pembuat kerana dia yang tukang buat. Kerana dia qadir. Kerana dia itu qadir. Dia itu sedia kala. Hak berhajat kepada pembuat ialah yang hadisun, orang yang baru. Yang baru sahaja yang berhajat kepada pembuat. Makhluk sahaja berhajat kepada Khaliq. Adapun nama dia Khaliq, itu tidak berhajat kepada pembuat. Qala, habis berbahasa qiyamuhu bi nafsi. Kita bahas reka-reka sahaja. Kalau kita nak bahas panjang, kita buka kitab tauhid. Ni kita bahas reka-reka. Qala, keenamnya sifat wajib bagi Tuhan yang keenam
wahdaniyah. Artinya esa zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Esa zat Allah Ta'ala. Ulama Jawa kita bergaluh. Bergaluh kan mana kedeku. Bergaluh ni jadi dua makna. Bergaluh dengan makna kedeku saja. Bergaluh dengan makna berhati-hati. Maksud kita tadi tu berhati-hati. Berhati-hati dia ni nak pilih perkataan, nak menterjemah wahdaniyah. Ulama-ulama Jawa gitu. Wahdaniyah ni ia nak terjemah dengan satu. Sebab kalau satu dia ada dua, dia ada tiga. Dia terjemah dengan esa. Se dia tak ada bilangan. Tunggal dia tak ada bilangan. Kalau ada se, ada dua, ada tiga. Tengok dia punya hati-hati dalam pemilihan kata ni. Artinya zat Allah Ta'ala bermula maknanya tiada mendua ia pada zatnya. Tiada mendua ia, yakni tiada berbilang-bilang. Wahdaniyah ni dia nak menafikan kam. Kam tu apa benda? Kam tu berbilang-bilang. Berapa dia panggil dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dia panggil kam. Kam ni dia ada kam muttasil, ada kam munfasil. Kam muttasil beberapa yang bersambung-sambung, dia panggil kam muttasil. Kam muttasil pada zat misalnya. Kam muttasil pada zat ni beberapa yang bersambung jadi zat stokor. Macam bermakhluk. Makhluk ni dia terdiri daripada kam muttasil pada zat. Nak boleh jadi kita ni daripada air mani, sperma bergabung dengan air mani perempuan, ovum. Gabung DNA jadi kromosom apa semua tu, XY pelajar dalam biologi. Jadi kepala, waktu pula jadi tangan, jadi kaki, apa jadi kaki. Jadilah kita seorang, ada mata, ada telinga, apa semua cukup lekat. Terdiri daripada kam muttasil. Beberapa yang bersambung-sambung daripada benda yang kecil-kecil. Daripada sel gabung jadi tangan. Sel ni gabung jadi tangan lagi. Gabung, itu panggil kam muttasil. Sama juga makhluk orang lain. Surga ni gabung daripada kayu. Kata buat gabung jadi dinding. Gabung jadi lantai, gabung jadi tiang. Okey. Kam muttasil, beberapa yang bersambung-sambung. Faham? Nak suruh faham kam muttasil dulu. Sambung jadi ni. Sambung jadi ni. Maka Tuhan ni, nak apa ni? Dia wahdaniyah ni menafikan, iaitu menafikan kam muttasil pada zat. Tiada yang mendua ia pada zat ni berbilang-bilang. Menafikan kam muttasil pada zat. Satu lagi dia menafikan kam munfasil pada zat. Kam munfasil ni ialah beberapa yang terpisah-pisah. Contoh dia, kita seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Ini panggil munfasil. Ada Tuhan stokor, Tuhan dua stokor ni pula. 3, 4, 5 tu panggil munfasil. Kita ada seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Surah ni ada surah ni pula ada surah ni tu panggil munfasil. Tadi muttasil. Muttasil ni daripada kecil gabung jadi jadi surah. Munfasil ni stokor, surah ni surah ni. Faham? Makanya wahdaniyah ni ia nak menafikan mendua ia pada zatnya, nak menafikan kam muttasil pada zat daripada kecil gabung jadi Tuhan. Dah. Tuhan kan gitu. Mana? Makhluk je gitu. Sama ada manusia ke binatang ke belaka semua ni, ini pasal gitu. Pasal dia muttasil gitu, gabung. Jadi seekor kambing. Daripada sel juga. Tak,
dah belajar dalam sains. Kan dia berdesai gabo air mani semua. Jadi stokor. Tiap-tiap makhluk, kalau kita ambil tiap-tiap makhluk, ambil benda pokok. Daripada sel kecil, tengok bukit daripada pasir kecil. Nampak? Gabo besar jadi bukit. Batu-batu besar jadi bukit, jadi gunung. Maknanya tiap-tiap benda ni, makhluk ni, dia begitu biasanya. Dia bagikan mutasil, terdiri daripada yang bersambung-sambung. Makanya wahdaniyah ini ulama letak nak menafikan mutasil pada zat. Zat Tuhan bukan gitu. Zat Tuhan bukan terdiri daripada gabungan kecil. Jadi stokor Tuhan bukan. Bukan. Nak menafikan mufasir pada Tuhan. Nak menafikan 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan. Itu wahdaniyah. Mana Tuhan tak ada tangan, tak ada muka, tak ada ling, apa ada. Itu ayat mutasyabihat itu. Maka ayat mutasyabihat tu kita bahas tu pada mukhalafah tubuh ta'ala lil hawadis ini. Tuhan ni tak ada tangan, tak ada muka, tak ada lengan. Dah ayat mutasyabihat itulah yang disebut salah dan khalah sama kaedah pada 2 kecuali pada kaedah yang ketiga. Kaedah salah dan khalah sama. Yang pertamanya ialah az-zahir laisa bimuradi. Zahir ayat bukan makna yang dikehendaki. Zahir ayat tu secara literal bukan makna yang dikehendaki. Wa yabqa wajhu yadullah fawqa aydihim, tangan. Kalau tengok pada literal ayat tu, dapat macam begini. Sebenarnya kaedah yang pertama salah dan khalah bersepakat, iaitu az-zahir laisa bimuradi. Zahir ayat bukan makna dia. Yang kedua kaedah sama, salah khalah kan. Tanzihun bima la yaliku bijalalihi, menyucikan barang yang tak layak bagi Tuhan. Dia letak tangan bagi Tuhan, muka bagi Tuhan. Lenga barang tak layak bagi Tuhan. Ya, kalau mengaji dalam Hindu dulu kita mengaji kok masa zaman-zaman universiti dulu, mengaji muqarranatil adyan, perbandingan agama. Asasilah orang-orang Hindu ni jadi tu jadi ke Tuhan ke nak meletak sifat Tuhan. Nak letak sifat Tuhan. Tuhan ni maha melihat, mata besar. Okey, mata besar. Tuhan maha mendengar, telinga bapak besar juga. Tuhan ni maha pemurah, tangan banyak. Dia nak mensifatkan Tuhan asasi lah. Akhirnya mari kediang-kediang, hak tu Tuhan. Hak UK tu lah, ni Tuhan. Jadi banyak. Jadi sesat. Hak asasi lah tu sesat dah. Yang menjisingkan Tuhan tu sesat dah. Salah dah situ. Kupu dah situ. Apabila menjisingkan Tuhan. Maka ulama ni awal-awal lagi pada perbahasan wahdaniyah ni. Pada perbahasan wahdaniyah ni lah dia nak menafikan muttasil pada zat. Muttasil pada zat tu gabung tangan ada muka apa semua jadi stokor. Tu muttasil itu barang yang tak layak bagi Tuhan. Wahdaniyah itu menafikan muttasil pada zat Tuhan tak begitu. Ayat mutasyabihat tadilah zahir ayat bukan makna yang dikehendaki. Salah berkata gitu, khalah berkata gitu. Tanzihu bima la yaliku bijalalihi, menyucikan barang tak layak bagi Tuhan. Yang ketiga baru berbeza di antara salah dengan khalah. Mana beza dia? Salah takwil. Takwil lah. Salah surah makna tafwid kepada Allah. Apa makna yang sebenar? Mana tahu surah kepada Allah Ta'ala. Yadullah fawqa aydihim, maksud dia apa? Surah kepada Allah Ta'ala. Lalu baca wajib bimbang dengannya. Wajib bimbang dengannya. Tapi makna sebenar? Mana tahu surah kepada Allah Ta'ala. Itu salah. Khalah pun hakikat dia surah makna pada Allah Ta'ala. Tetapi dia takwil supaya apa? Supaya terjaga suci subhanahu wa ta'ala. Dia takwil barang yang layak bagi Tuhan. Bukan kamu jaduk. Nak terjemah kenapa barang layak bagi Tuhan?
Buka kamu. Ada 14 mana? Yadung ada 14 mana? Tengok yang pertama, a'dha'ul jasadi min asabi'. Daripada ujung tangan, min atrafil asabi' kalau kamu. Iaitulah anggota badan. Yadung makna yang pertama, anggota badan daripada ujung jari sampai ke lengan. Buka dalam kamu. Layak ke benda tu bagi Tuhan? Tak layak. Tak ambil. Makna yang pertama bagi yadung iaitu a'dha'ul jasadi min atrafi asabi' qala dalika. Ya pun tak tengok pula kudrah. Kenapa ni yadung yang kedua? Kudrah. Kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni layak bagi Tuhan. Maka dia terjemah yadung dengan makna kuasa. Qala. Begitu juga dengan hak lain. Tengok mana yang layak bagi Tuhan, maka terjemah dengan yang sesuai bagi ketuhanan. Hakikatnya surah kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Qala habis. Tiada yang mendua ia pada zatnya tak dibahas. Dan pada segala sifatnya gitu juga. Nak menafikan kam muttasil pada sifat. Kam muttasil pada sifat. Macam mana kam muttasil pada sifat? Kam muttasil ni kan daripada kecek jadi dia macam sifat ni, contoh sifat kita kudrat. Kudrat itu mari daripada mana? Daripada tenaga. Tenaga mari daripada mana? Daripada makanan. Makanan mari daripada mana? Tu. Nak hasil kederak kita ni kan, mari daripada makanan. Makanan tukar daripada karbohidrat, tukar jadi gula. Daripada gula pula tukar jadi tenaga, energi. Daripada energi baru lahir kederak kita boleh akak barang. Tu muttasil untuk menjadikan sifat kita manusia. Maka sifat Tuhan pun gitu. Dia tidak muttasil macam ke makhluk. Dia tidak muttasil macam makhluk. Menafikan kam muttasil pada sifat. Menafikan kam munfasil pada sifat. Kamu pasti ada 2 kudrat, ada 3 kudrat nafi. Sebab itulah pandangan Qadariyah. Qadariyah kan terbatal. Sebab apa? Sebab dia kata Tuhan wi. Tuhan wi kederak pada makhluk. Ada 2 kederak. Kederak makhluk, kederak Tuhan. Maka bukan setakat Qadariyah saja. Apa sahaja pandangan yang terkini. Pasal hak terkini ni dia cedok-cedok. Dia cedok-cedok hak-hak dulu. Dia cedok-cedok jadi pandangan baru, liberal, pandangan baru, sekular, pandangan baru, plural. Apa sajalah macam-macam pandangan lah hari ni. Banyak-banyak hak sesak-sesak ni. Kalau kita ngaji aku dia, tengok lebih kurang kalau kita ngaji dulu. Hak ni. Maka hak kita sebut tadi kam muttasil pada zat, kam munfasil pada sifat ni ternafi belaka bagi Tuhan. Ada 2 kederak, 3 kederak, 4 kederak atau apa sahaja sifat bagi Tuhan munfasil itu ternafi bagi Tuhan. Terbahasa wahdaniyah. Dan pada segala perbuatannya kam munfasil bagi apa nak menafikan. Nak menafikan kan kan pada perbuatan. Ada banyak perbuatan Tuhan. Tak perbuatan Tuhan ni ada satu saja. Perbuatan Tuhan. Lawannya, lawan kepada wahdaniyah, la yakunu wahidun fi ma dzukira. Artinya tiada ia esa pada barang yang tersebut itu, iaitu mustahil. Kalau dak esa pada zat, dak esa pada sifat, dak esa pada af'al, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Akal kita menghukumkan dak, mesti tak ada. Kalau ada 2 Tuhan, ataupun ada Tuhan bertokoh, ataupun ada Tuhan itu cerita dari macam apa kata Siti Kasim? Siti Kasim katakan
Saya pergi dekat kuliah dah, aku dah ingat. Saya pergi dekat ustaz tanya soalan, siapa cipta Tuhan? Ustaz tu kata tak boleh tanya gitu tu, bahaya. Boleh jadi murtad tu ustaz tu kata. Lalu dia pun tak berhati dengan ustaz, berbincang sama-sama je. Kata makhluk ni ada tukang cipta, mesti Tuhan ni ada cipta kau. Akhirnya natijah dia kata, kita rasa kata apa? Dia kata bahawa Tuhan tercipta daripada getaran. Getaran baik hasil Tuhan baik, getaran jahat hasil perbuatan yang jahat. Itu sesat lagi kufur pandangan itu, wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhasil tu ia marikan lah tu. Ia marikan beberapa ni. Wahdaniyah ni, bila faham wahdaniyah ni, mari Siti Kasih ke, mari apa-apa ke, boleh selamat kita daripada pandangan-pandangan pelik. Mari apa pandangan pun kita boleh selamat. Sebab tu kenapa ni orang-orang tua kita dulu ni selamat. Orang-orang tua kita dulu mari Belanda mari 15 sulah. Belanda pula, Portugis mari sebab apa? Sebabnya dia ni kalah dalam peperangan salib orang Kristian. Kalah dalam perang salib lebih kurang 8 perang salib, kalah. Lepas tu hak lagi yang bekok lagi apabila dia kalah Konstantinopel. Tu bekok pelik dah. Kalah dengan Sultan Abdul Hamid dah. Maka bila kalah Konstantinopel tu, maka dia berkata tak ada, kita kena kalah kat Islam. Kerana kalah Islam, dia kata kita kena kalah kerajaan-kerajaan kecil. Masa tu ada kerajaan besar, ada kerajaan kecil. Kerajaan besar Daulah Osmaniyah. Kerajaan kecil antaranya Daulah Islamiyah Malayuiyah. Dia mari tah kecil dulu. Maka yang mari tah Daulah Islamiyah Malayuiyah. Start 1509. Sebelum tu lagi mari mula-mula dagang. Mula-mula dia pergi dekat Goa, India. Sebab apa? Sebab dia kata Daulah Osmaniyah ni ambil bekalan daripada Goa, India. Tiba-tiba dia darat situ, dia kawal situ, dia kata bukan. Sumber ekonomi Daulah Osmaniyah ni, kerajaan Osmaniyah bukan mari dari Goa, bukan mari dari India. Lalu dia cek, daripada Melaka. Daripada kerajaan Melaka. Kerajaan Melaka ni luar lah, Malaysia lah nama pada hari ni. Masa tu nama dia Melaka. Dan ni nama dia Malaysia. Makanya dia kata mari daripada Melaka. Dia pun susun strategi. Mula-mula buat baik. Mari beberapa orang nak ingat no. Mari tu buat baik Sultan Mahmud. Sultan Mahmud sambung molek. Sultan Mahmud jaga Melaka masa tu. Mari oleh tiba-tiba orang-orang dari Goa tu kata bahaya orang Portugis. Jadi khabar kebendahara. Khabar kebendahara dia kata bahaya ni orang Portugis. Kampung aku kena serang. Segi pula dia baru kalah dengan Konstantinopel tu. Konstantinopel tu baru kalah. Orang Islam menang dekat Konstantinopel tu. Jadi dia bekok pelik dengan orang Islam. Dia mengenai takat mereka ni, dia bukan mari barang ni. Dia pedagang-pedagang hak mari dari Goa, India kena siap tu mari. Mari apa ni maklumat kepada bendahara Melaka. Maka bendahara kan bawa Sultan Mahmud. Sultan Mahmud pun takak. Bila dia takak orang Portugis ni berlaku pertembungan sikit, berlaku mati ada hak matilah orang Portugis. Terselamat boh dia selamat. Lopez de Square apa nama. Boh dia selamat lari tak Goa. Hak lari tu ambil pula masa tu boh besar Kristian. Paul apa benda nama tak ingat. Dia kata wajib pergi serang. Siapa-siapa dia kumpul orang kata siapa-siapa pergi serang Melaka mati syahid dia. Siapa-siapa mati syahid aku jadi ramai. Ya Rabbi, kebetulan molek balasan berdiri Melaka. Sultan dengan bendahara balasan berdiri. Iaitu berbalahan dalaman. Hal tu yang menyebabkan kalahnya Melaka.
Tapi ada tak orang Islam kita masuk Kristian? Tak ada. Sebab apa? Sebab ni ulama buat mari. Ulama susun. Qala lawan keenamnya wahdaniyah. Ketujuhnya kudrah. Kita sambung pula pada akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wallahu a'lam. Wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina